Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam channel Master Kimia SPM. InsyaAllah pada kali ini kami cuba nak bantu pelajar-pelajar untuk kita mudahkan konsep elektrolisis, ya, dan fokus kita pada kali ini ialah elektrolisis larutan aqueous. Okey. Jom fahami konsep elektrolisis, terutamanya elektrolisis melibatkan larutan aqueous. Okey, baik. Jadi untuk elektrolisis leburan dan konsepnya kita tak bincang di sini, ya. Kita akan bincang nanti dalam siri kita yang lain, insya-Allah. Okey, jadi kita akan cuba untuk memahami pelajar, sebab tajuk ini ramai pelajar-pelajar biasanya keliru, ya. Okey, untuk larutan aqueous ni maksudnya larutan yang di sana terdapatnya air, ya. Air. Jadi selain daripada ion ia sendiri, ya, dalam larutan aqueous, selain daripada larutan ion dia sendiri, ia juga mengandungi tambahan dua ion daripada air, iaitu ion OH- dan ion H+. Okey, wajib ada kalau dia larutan aqueous. Maka dalam larutan aqueous nanti kita akan dapati ada lebih daripada satu cation dan lebih daripada satu anion yang akan tertarik ke kathod dan anode. Soalannya nanti kita hanya akan pilih satu ion sahaja untuk dinyacas di kathod dan anode. Jadi pemilihan ini, ya, pemilihan ion yang akan dinyacas di kathod di anode itu bergantung kepada tiga faktor, ya. Faktor pertama ialah nilai inox cell. Ya, faktor yang kedua kepekatan elektrolit dan faktor ketiga jenis elektrod. Okey, untuk faktor pertama nilai inox cell ini kita akan pilih kalau di kathod ion yang nilai inox cell yang lebih positif atau kurang negatif, ya. Kalau di anode kita akan pilih nilai inox cell yang lebih negatif atau kurang positif. Okey, yang keduanya kepekatan elektrolit, ya. Kita akan pilih ion yang pekat di sana. Nanti kita akan lebih detailkan nanti, ya. Jenis elektrod ini bermakna kalau faktor ini mempengaruhi kalau elektrolisis itu menggunakan elektrod selain karbon atau platinum, ya. Kerana karbon dan platinum ni dia lengai, dia tak akan nak balas. Okey, jadi mungkin pelajar-pelajar rasa agak susah nak faham faktor mana nak pilih, nak guna faktor mana nanti untuk pemilihan. Tak apa, ya. Jom kita permudahkan. Okey, dengar baik-baik, ya. Okey, ion yang mesti dipilih. Okey, kita ada dua, kathod dan anode. Okey, baik-baik dengar, ya. Di kathod, okey, terminal kathod, ya, ataupun terminal negatif lah, ya. Okey, di kathod ni cation lah. Di kathod, cation yang akan dipilih di kathod selama-lamanya ialah ion H+. Ingat, ya, ion H+, selama-lamanya dia pilih. Kecuali jika dalam larutan itu ada ion Cu2+ dan Ag+. Okey. Kalau ada ion Cu2+ atau ion Ag+, maka H+ tidak akan dipilih. Okey. Contoh, katakan kita ada ion di kathod, kita ada ion H+ dan Na+. Okey, baik, ya. Di sini ada H+ dan Na+, maka kita ada H+. Maka kita terus pilih H+. Okey, contoh dua. Kita ada ion H+, dan kita juga ada ion Ag+. Okey, di sini kita ada ion Ag+, ya. Maka automatik kita terus pilih ion Ag+. Tak perlu kita tengok faktor apa. Tak perlu tengok faktor. Okey. Baik, ya. Kalau kita ada H+ dan Cu2+, kita pilihlah Cu2+. Okey. Itu di kathod. Di anode, okey, ada tiga faktor. Kita akan tengok tiga faktor itu di anode. Okey, kalau faktor yang mempengaruhinya adalah faktor nilai inox cell, maka kita akan pilih ion OH-. Okey, ingat, ya, pelajar. Jika faktor kepekatan, biasanya kita guna larutan pekat. Pekat ini maksudnya 1.0 mol per cm3 dan ke atas. Okey. Jika larutan pekat, kita pilih sama ada. Salah satu, Cl-, Br- atau I-. Okey, ini biasanya hanya akan ada salah satu saja, ya. Okey. Yang ketiga, kalau faktor jenis elektrod mempengaruhi, ya. Maka bila faktor jenis elektrod dipertimbangkan, maka tidak ada ion yang dipilih di anode. Tetapi yang dipilih di anode ialah elektrod tersebut, sama ada elektrod Cu atau Ag, atau salah satu, ya.
So mungkin Cu kalau kita guna elektrod kuprum, kuprum lah. Kalau kita guna elektrod Ag, Ag lah yang dipilih. Okey. Okey, tengok contoh. Katakan kita ada di anodnya kita ada ion OH- dan SO42-. Okey. Kalau ion ni ada, okey, selama-lamanya pun kita akan pilih ion OH-. Okey, baik. Contoh 2, kalau kita ada ion OH- dan Cl- dan faktornya kepekatan, larutan pekat, maka kita pilihlah Cl-. Okey. Contoh 3. Kita ada ion OH- dan SO42-. Faktornya ialah faktor elektrod. Kita guna elektrod kuprum. Kalau kita guna elektrod kuprum, maka dua-dua ion ini tidak akan dipilih. Ion OH- tak dipilih, ion sulfat pun tak dipilih. Yang dipilih ialah Cu. Cu ini apa? Daripada mana? Cu ini ialah daripada elektrod kuprum ini. Okey, baik, cuba kita tengok contoh. Okey, kita ada larutan kuprum 2 sulfat cair. Okey, tengok ya. Kita elektrosit larutan kuprum 2 sulfat cair. Bila larutan ini cair, bermakna faktor kepekatan dia tidak akan mempengaruhi. Tak akan mempengaruhi. Okey, kemudian kita menggunakan elektrod karbon. Bila kita menggunakan elektrod karbon, maka faktor jenis elektrod juga dia tidak akan mempengaruhi. Okey. Kalau kepekatan tak mengaruhi, jenis elektrod tak mengaruhi, maka faktor yang mengaruhi ialah faktor nilai inox sel. Ini yang akan mengaruhi. Okey, baik, cuba tengok ya. Ion Hd, itu pelajar semua dah maklum. Okey. Kita ada katot, kita ada anod. Ion yang tarik ke katot ialah cat ion ya. Ada dua cat ion di sana, Cu2+ dan H+. Anod and ion SO42- dan OH-. Okey. Ion yang dipilih. Baik, tengok sebagaimana yang kita sebut tadi ya. Bila ada di katot ini tak perlu tengok faktor ya. Bila ada ion Cu2+, H+, maka kalau di sini ada Cu2+, selama-lama pun Cu2+ akan dipilih di katot. Okey, di anod tengok faktor. Kita ada dua tadi, SO42- dan OH-. Faktornya ialah nilai inox. Kalau nilai inox kita pilih ion OH-. Okey. Sebab dipilih, okey, ini jawapan kalau soalan tanya kenapa dipilih. Kerana nilai inox ion Cu2+ lebih positif daripada H+. Nilai inox sel ni pelajar kena rujuk dalam buku teks ya, ada nilai-nilainya. Okey. Di anod kenapa OH- dipilih? Kerana nilai inox OH- kurang positif daripada ion nilai inox ion SO42-. Okey, boleh rujuk dalam buku teks ya nilainya. Okey, persamaan setengah macam biasa Cu2+ plus 2E dapat Cu. Okey, di anod, okey, dia beza sikit di sini ya. Jadi pelajar kena hafal ini. Pak O, Pak I, 2 air, 1 oksigen. Okey, nak mudah hafal kan? Pak O, Pak I, 2 air, 1 oksigen. Sebut 10 kali insya-Allah boleh ingat. Okey, hasil di katot ada Cu, maka logam kuprum. Di anod kita ada hasil di sini ialah O2, gas oksigen ya. H2O ni kita tak boleh nak uji, tak boleh nak nampak sebab dia ada dalam larutan kan. Yang kita boleh perhati, boleh kita uji ialah O2 ya. So gas oksigen. Pemerhatian, okey, logam kuprum biasanya dia akan menghasilkan mendakan perang. Ya, gas oksigen adalah gas yang tak berwarna. Okey, gelembung gas tak berwarna. Dan proses di katot berlakunya penurunan ya, kerana dia menerima elektron. Di anod berlakunya pengoksidaan. Okey. Contoh yang kedua, okey, larutan kuprum 2 sulfat cair, tengok ya, cair. Maka bila cair, faktor kepekatan tak mempengaruhi. Okey, elektrod kuprum. Maka di sini dia menggunakan elektrod kuprum, maka faktor mempengaruhi ini adalah faktor elektrod ya, faktor jenis elektrod. Okey. So ion Hd sama macam tadi juga. Kita ada katot, kita ada anod, ion tertarik ke katot. Okey, kita ada dua, Cu2+, H+. Ke anod ada dua juga. Okey, di katot ingat balik ion yang dipilih kalau ada Cu2+, confirm Cu2+ dipilih. Okey. Di anod, okey, faktor jenis elektrod ya. Maka di anod kedua-dua ion tidak akan dipilih. Ingat ya yang kita sebut tadi. Okey, tiada. Sebab ion dipilih, okey, sama juga sebabnya macam tadi. Okey, ini tiada. Okey, persamaan setengah. Okey, di katot Cu2+ dipilih, Cu2+ tambah 2 dapat Cu. Okey, di anod. Di anod ion kedua-dua tidak dipilih. So, apa yang dia pilih? Yang dipilih ialah elektrod kuprum ini, ya. Elektrod kuprum akan dipilih.
Bermakna di anode yang dipilih itu ialah Cu. Okey, dia akan menghasilkan Cu2 plus tambah 2E. Okey, Cu ini daripada mana? Ini ialah daripada elektrod yang digunakan. Sebab elektrod Cu dia tidak lengai, dia akan tak balas ya. Okey, hasil di kathod adalah logam kuprum, di anode ialah ion kuprum. Okey, pemerhatian, okey, kathod dia menghasilkan logam kuprum, maknanya ya elektrod itu akan menebal atau menaikkan perang terhasil. Di anode dia akan menghasilkan ion kuprum. Apa jadi pada logam anode itu ya, logam kuprum anode itu, maka anode akan menipis. Okey, proses sama saja. Okey, kemudian kita cuba tengok lagi contoh yang ketiga, larutan asid hidroklorik cair. Okey, cair di sini bermakna bila cair faktor kepekatan tidak mempengaruhi. Elektrod karbon, bila menggunakan elektrod karbon bermakna faktor jenis elektrod, ini penting, juga tak mempengaruhi. Jadi yang pengaruh ialah faktor nilai inox sel. Okey. So, ion hadir sama saja, kathod kita hanya ada satu ion saja, H+. Anode ada dua. Okey, kathod tak ada masalah sebab kita tak payah nak pening-pening pilih sebab hanya ada satu ion. Okey, di anode ya, faktor kita ialah faktor nilai inox. Bila nilai inox sudah pasti kita akan pilih OH-. Okey. Sebab dipilih, okey, sama saja. Persamaan setengah juga. Okey, di kathod kita ada 2H+ plus 2E dapat H2. Di anode sama seperti sebelum ni, 4O 4E 2I 1 oksigen. Kemudian hasil di kathod gas hidrogen, di anode gas oksigen. Pemerhatian, bila gas hidrogen sama juga gelembung gas tak berwarna. Di anode pun sama kerana hidrogen dan oksigen kedua-duanya tidak mempunyai warna ya. Okey, proses kathod biasa sebagaimana biasa, penurunan anode pengoksidaan. Okey, baik. Okey, yang terakhir kita tengok ya. Elektrolisis larutan asid hidroklorik pekat. Okey, di sini ialah pekat, bermakna faktor kepekatan yang akan mempengaruhi. Okey, elektrod karbon, bila elektrod karbon bermakna faktor elektrod tidak mempengaruhi. Okey, dan salah satu elektrolisis biasanya satu faktor saja yang akan mempengaruhi ya. Okey, ion hadir sama macam tadi juga, Cl-, OH-, H+, kathod dan anode. Ion tertarik ke kathod hanya ada satu, di anode kita ada dua, maka yang dipilih di kathod sudah pasti H+, sebab hanya ada satu. Okey, di anode, ingat di anode kita ada dua ion, Cl- dan OH-. Faktornya apa? Faktor kepekatan, sebab dia pekat, bermakna bila kepekatan kita pilihlah ya Cl-. Okey. Sebab dipilih, okey, kerana ion H+ saja yang ada di kathod, di anode kerana ion Cl- lebih pekat daripada ion OH-. Okey, ini adalah cara nak menjawabnya dalam periksa. Persamaan setengah sama saja ya, 2H+ tambah 2E dapat H2. Okey, di anode Cl- dipilih, 2Cl- anak panah Cl2 plus 2E. Hasil di kathod gas hidrogen, di anode gas klorin. Pemerhatian, okey, gas hidrogen tak ada warna ya. Gas tak berwarna. Di anode klorin, klorin dia ada warna ya, gas berwarna kuning kehijauan. Itu untuk klorin ya. Okey, proses sama saja di kathod, penurunan, di anode pengoksidaan. Okey. Jadi cukup untuk kali ini. Harapnya pelajar dapat memahami. Jadi pastikan kita faham semula apa yang dibincangkan tadi. Ingat balik ya, di kathod selama-lamanya ion dipilih ialah H+, kecuali jika ada ion Cu2+ atau Ag+, ya. Maka kalau ada Cu2+ atau Ag+, maka ion itulah yang akan dipilih. Di anode, maka pemilihannya berdasarkan faktor. Okey, kalau faktor nilai inox sel, kita pilih OH-. Kalau faktor kepekatan, kita akan pilih sama ada Cl-, Br- atau I-. Okey, selain pada OH- lah maksudnya. Kalau faktor jenis elektrod, kita akan pilih elektrod tersebut. Okey, ini untuk pelajar mudah faham insya-Allah. Jadi semoga anda faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.